Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ketiga kita berada dalam program daurah tafsir. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak sambung perbincangan berkenaan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafalnya. Jadi semalam kita berhenti pada muka surat 2. Pada muka surat 2 kita telah baca dua hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi hari ini kita nak masuk hadis yang ketiga, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkannya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulun wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun." Yang bermaksud perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran ibarat buah sitran. Buah sitran ni sejenis limau. Baunya harum dan rasanya lazat. Manakala perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah tamar. Ia tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran pula ibarat buah raihanah, yakni basil atau selasih. Baunya harum tetapi rasanya pahit. Manakala perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah hanzalah. Ia tidak berbau dan rasanya pahit. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat perbandingan berkenaan dengan orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dari kalangan orang mukmin dan juga orang munafik. Dari kalangan orang mukmin dan juga orang munafik. Jadi perbandingan itu Nabi buat dengan buah-buahan. Yang pertama buah utrujjah, yakni limau yang harum baunya dan lazat rasanya. Yang kedua, perumpamaan yang kedua yakni orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar yang tidak berbau tetapi rasanya manis. Perumpamaan yang ketiga yakni orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, yakni buah selasih yang mana baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan yang keempat, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah ni kalau dalam
dunia Melayu kita ni peria lah, okay. Peria, buah peria. Yang ni dia tidak berbau dan rasanya pahit. Jadi buah-buah ni Nabi SAW buat perumpamaan dari dua sudut. Setiap daripada 4 golongan ini Nabi bandingkan, Nabi buat perumpamaan dari dua sudut. Satu dari segi rasa, satu lagi dari segi bau. Satu dari segi rasa, satu lagi dari segi bau. Jadi apa maksud Nabi dengan rasa dan bau tersebut? Jadi para ulama sebut rih, okay. Baunya harum. Baunya harum. Orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah, baunya harum. Apa maksud baunya harum? Yakni bacaan Al-Quran. Bau tu maksudnya membaca Al-Quran. Qiraatul mu'min lil Quran, membaca Al-Quran. Itu yang dimaksudkan dengan bau. Sebab bacaan Al-Quran dia dapat didengar, dapat difahami, dapat dihayati. Jadi sebab tu Nabi gambarkan dengan Nabi bandingkan dengan bau. Bau ni dia tersebar, merebak. Jadi sesiapa yang berdekatan dengan bau tu dia akan dapat menghidu bau tersebut. Jadi mukmin yang membaca Al-Quran, baunya yakni bacaan Al-Qurannya itu tayyib, wangi, baik. Bukannya bau yang buruk. Sebab Al-Quran sifatnya adalah baik, kalamullah. Itu. Lepas tu yang kedua, Nabi bandingkan buah-buahan ini dari segi rasanya. Dari segi rasanya. Jadi dimaksudkan dengan rasa sini ialah iman. Iman. Keimanan orang yang membacanya. Iman ni dia berada di dalam, macam buah lah, okay. Rasa ni, rasa buah ni manis ke pahit ke apa, dia berada di dalam. Kita kena makan dulu, okay. Barulah kita dapat mengesahkan buah ni manis ke pahit ke ataupun sebagainya. Jadi dimaksudkan dengan rasa ialah iman orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang paling sempurna ialah orang mukmin yang membaca Al-Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, dia ada iman, rasanya tayyib dan baunya pun juga tayyib. Baunya juga tayyib. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik yang yang kita perlu usahakan. Sebab tu dalam hadis ni, inilah golongan yang yang paling mulia, nombor 1 sekali, sempurna. Dan kalau kita bandingkan buah-buahan yang Nabi SAW buat perumpamaan dalam hadis ni, okay. Sebenarnya utrujah ni, okay. Para ulama sebut utrujah ni padanya, okay, ada ada kesempurnaan. Ishtarakat fi tibiha arba'ah, terhimpun padanya, bergabung padanya 4 kebaikan. Yakni dari segi basar, dari segi tengok. Kita tengok buah utrujah ni, dia warna dia oren, okay. Buah limau oren, tengok tu menarik, warna dia menarik. Lepas tu dari segi az-zauq, dari segi rasa dia manis. Lepas tu dari segi bau, dan juga dari segi sentuh. Bila kita pegang, kita akan rasa selesa. Maknanya dari kesemua sudut, okay. Dari kesemua sudut panca indera ni, orang yang membaca, orang mukmin yang membaca Al-Quran, okay, hakikatnya ia disukai oleh orang ramai, okay. Oleh orang ramai. Tak ada kita kata tak ada ruang. Tidak sepatutnya orang mukmin yang membaca Al-Quran itu dibenci, tidak disukai, kecuali oleh orang-orang yang
lemah imannya oleh orang-orang yang ada masalah pada imannya. Itu. Jadi itu hadis yang pertama pagi ni. Hadis yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebahagian kaum dengan kitab ini dan merendahkan sebahagian yang lain. Merendahkan sebahagian yang lain. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Quran ini menjadi penyebab Allah mengangkat darjat seseorang ataupun merendahkan darjatnya. Sebab itulah para ulama sebut orang yang diangkat kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang membaca Al-Quran dan beramal sesuai bertepatan dengan tuntutan Al-Quran. Manakala Allah Subhanahu wa taala juga boleh merendahkan kedudukan orang yang yang membaca juga Al-Quran, wa yadh'u bihi akharin, yakni orang yang membaca Al-Quran tetapi untuk menunjuk-nunjuk, bukannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun boleh juga yadh'u bihi akharin, merendahkan sebahagian yang lain, yakni orang yang tidak baca Quran, langsung tidak mempelajari Al-Quran. Jadi berkenaan dengan hadis ni, sebenarnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada kisah dia. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia ada kisah. Ayat ni kisah dia. Dia ada seorang sahabat bernama Nafi' bin Abdul Harith. Nafi' bin Abdul Harith, dia telah berjumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di Usfan. Jadi Nafi' ni Umar telah lantik sebagai governor lah, kita kata, di Mekah. Jadi bila dia pergi bertemu dengan Umar di Usfan, Umar pun tanya, man istakhlafta ala ahli al-wadi, kamu siapakah yang gantikan kamu, yang engkau lantik untuk menggantikan kamu di Mekah tu, di Mekah. Jadi Nafi' pun jawab, istakhlaftu alaihim ibna Abza, Abdul Rahman ibna Abza, aku telah gantikan untuk mereka ibna Abza. Jadi Umar pun tanya, siapakah ibnu Abza itu? Nafi' jawab, rajulun min mawalina, seorang lelaki dari kalangan hamba-hamba bebasan kami. Asalnya dia ni hamba yang telah dimerdekakan. Lalu Umar pun jawab lagi, fastakhlafta alaihim maulan, jadi engkau gantikan seorang maula untuk menguruskan mereka. Umar seolah-olah tidak bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Nafi' bin Abdul Harith. Sebab maula ni, hamba ni, semua kita tahu latar belakang dia, biasanya orang yang rendah kedudukan dia dalam masyarakat, orang yang rendah tahap pemikiran dia. Jadi untuk dilantik menguruskan manusia, memimpin manusia, kira-kiranya satu tindakan yang tidak munasabah. Jadi sebab tu Umar tanya lagu tu, fastakhlafta alaihim maulan, qal innahu qari'un li kitabillahi ta'ala alimun bil fara'id qadin.
Nafi' pun jawab, dia ni qari'un li kitabillah. Mula-mula sekali dia sebut sifat Ibnu Abza ni, okay. Nafi' kata dia ni seorang pembaca Al-Quran. Qari' ni bukan setakat baca tilawatan sahaja, okay. Bahkan seorang yang mahir dengan Al-Quran. Alimun bil faraid, orang yang alim tentang ilmu faraid. Qadin, dia ni qadin. Jadi seperti yang kita bicara pada semalam, okay. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi qadin, okay. Qari, okay. Alimil faraid ini adalah gambaran kepada kita orang yang belajar Quran dan mahir tentang Al-Quran dan mengajarkan orang lain. Kalau tidak, macam mana dia nak jadi qadi? Macam mana dia nak alim tentang ilmu faraid? Mestilah dia seorang yang menguasai Al-Quran dengan baik, walaupun asal usulnya seorang maula, walaupun asal usulnya seorang hamba. Jadi bila Nafi' bin Abdul Harith perkenalkan Ibnu Abza kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pun terus berkata, Umar pun terus sebut hadis ni, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Ketahuilah, bila Nafi' jawab perkenalkan kepada Umar Ibnu Abza saat ni, terus Umar pun sebut ke hadis ni. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam. Sesungguhnya Allah boleh mengangkat sebahagian kaum dengan kitab ini, wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan dengannya orang-orang yang lain, sebahagian golongan yang lain. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kepada kita, nak meyakinkan kita bahawa kemuliaan kita di dunia ni, kemuliaan kita di dunia ini ialah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, hina setara mana pun kedudukan kita, hina setara mana pun kedudukan kita, tapi jika kita ada Al-Quran, kita akan dimuliakan. Kalau tengok sahabat sini, dia lantik Ibnu Abza, asalnya seorang hamba, tapi disebabkan dia ni mempelajari Al-Quran, lepas tu mengajar pula Al-Quran, maka dia dilantik oleh Nafi' saat ni untuk menggantikannya sebagai pemimpin sepanjang ketiadaannya, berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada masa tersebut. Itu. Jadi sebenarnya banyak contoh kita boleh tengok dalam kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita ni banyak contoh kita boleh tengok orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran. Tak apalah. Kita terus hadis yang seterusnya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Jadi ini satu lagi kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, bacalah Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran, perintah sini dengan makna umum, sama ada kita baca dengan melihat kepada mushaf ataupun kita baca daripada hafalan sebagai seorang yang menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran.
Dua-dua boleh, okay. Baca daripada mushaf ataupun baca melalui hafalan. Jadi kelebihannya, Al-Quran itu sendiri akan menjadi syafaat, akan datang sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi sini disebutkan kelebihan Al-Quran sebagai syafaat, pemberi syafaat. Syafaat ni yakni bantuan, okay. Bantuan melalui orang tengah. Dalam bahasa lain ni kita sebut kabel, okay. Kita nak dapatkan jawatan tertentu, okay, di tempat tertentu, kita gunakan kabel. Kita ada saudara kita, ia bekerja di situ, ia ada jawatan di situ, kita minta melalui dia. Jadi mudah untuk mendapat kelulusan. Jadi akhirat seksa, okay. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, okay, kita juga perlukan syafi', orang panggil. Kita juga perlukan syafi'. Jadi keperluan pada syafaat ni bukan semata-mata untuk orang yang berdosa sahaja. Sebab tu Ibnu Allan, ulama, ia tulis syarah kepada kepada kitab Azkar Imam Nawawi rahimahullah, Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, kitab dia. Jadi dia kata, okay, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khusus kepada orang yang berdosa sahaja. Bahkan syafaat itu biraf'id darajat, untuk mengangkat darjat. Jadi syafaat ni diperlukan oleh semua manusia pada hari akhirat kelak, untuk mengangkat darjat, untuk melipat gandakan hasanat, pahala-pahala, ataupun untuk mempercepatkan perjalanan kita menuju ke syurga. Banyak lagi keperluan syafaat ni. Jadi ni ceritanya, syafaat diperlukan oleh semua manusia. Jadi salah satu perkara yang boleh memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak ialah bacaan Al-Quran. Bukan memiliki Al-Quran, bukan beli Quran letak dalam mari dapat syafaat, tak. Baca Quran, walaupun kita tak ada dalam bentuk mushaf, ada dalam telefon sahaja, okay. Itu akan memberikan syafaat kepada kita. Cerita berkenaan dengan syafaat ni, mungkin orang muda dia tak berasa sangat, dia tak terasa sangat keperluan kepada syafaat orang muda ni di kalangan pelajar-pelajar kita ni. Sebab saya sendiri pun saya mengalami lah, okay, situasi ni. Bila sebut syafaat, kita tidak berapa memberikan perhatian sangat. Sebab benda ni ialah benda ghaibiyah, okay, benda ghaibiyah satu. Dan dari segi pengalaman hidup di dunia ni pun kita tak ada pengalaman yang genting, okay, pengalaman genting sehingga kita perlukan kepada syafaat. Kita perlu kepada kabel untuk mempermudahkan urusan kita. Jadi untuk kita kata mempermudahkan fahamlah kepada orang muda, adik-adik kita ni, okay. Saya nak ceritalah pengalaman saya sendiri. Mendapat syafaat di dunia ni lah. Syafaat mungkinlah kerana saya dapat tu kerana saya baca Quran. Mungkin saya dapat tu kerana saya baca Al-Quran. Jadi kita nak cerita ni sekadar untuk mendekatkan faham kepada orang-orang muda, mungkin ayah-ayah kita ni dia banyak pengalaman, dia tahu, dia faham molek pentingnya syafaat. Di dunia ni pun kita sangat-sangat perlukan kepada syafaat dalam situasi-situasi tertentu. Di akhirat kelak lebih-lebih lagi lah, okay. Sebab akhirat kelak kita berada dalam situasi genting. Tak ada siapa pun yang tahu, yang confirm kita akan dapat syurga. Jadi pengalaman saya ketika isteri nak beranak, nak melahirkan anak,
pada tahun lepas. Okay. Jadi ceritanya dia telah telah terlebih diu beberapa hari, wallah tak ingat dah berapa hari. Okay. Terlebih diu beberapa hari. Dan zaujah saya ni penuh jugalah ikut saya ke masjid tempat saya bertugas sebagai imam. Jadi di masjid tu ada seorang jemaah, ada seorang makcik. Okay. Sebelum tu saya tak pernah tegur dia. Saya pun tak pernah nampak dia sebab dia duduk di bahagian perempuan. Dia pun tak pernah tegur saya, tak pernah berhubung. Dengan isteri saya pun tak pernah bertegur siapalah. Okay. Tapi pergi berjemaah sekali. Jadi bila dia tahu cerita nak beranak ni, okay. Jadi dia pun tawarkan diri. Rupanya dia ni bekas jururawat di HUSM. Dia pencen beberapa tahun. Dia seorang yang sangat berpengalaman dalam bab kelahiran ni lah. Jadi dia beritahu dia sedia untuk memberikan bantuan lah, okay. Di HUSM sebab ketika tu mungkin selepas sekarang ni pun, okay, tak boleh masuk. Banyak perkara yang agak sukar untuk diakses oleh saya, okay, sebab sekatai COVID dan seumpamanya. Jadi bila tiba hari kelahiran tu, okay, okay, kebetulan dia kena bedah. Dia kena bedah. Jadi bila sampai ke bilik bedah apa semua, selepas dibedah dikeluarkan, okay, selamatlah, okay. Jadi kebiasaannya bayi-bayi hak lain, okay, biasanya bayi-bayi hak lain dia akan terus bawa ke bilik kita kata bilik baby lah, ward baby. Kebetulan dia lahir tu semasa dalam keadaan dia tengah demam. Jadi untuk mengelakkan apa-apa jangkitan pada baby tu, biasanya dia akan terus bawa ke bilik baby tanpa sempat di kita sebagai ayah ni nak azan ke apa ke tu. Nanti keluar selepas tu, seminggu selepas tu ataupun lebih, barulah kita boleh tengok bayi tu. Okay. Tapi disebabkan makcik saat ni, okay, jururawat saat ni, walaupun dia telah pencen, dia boleh akses, dia ada lagi kad. Dia masuk ke bilik dia bilik bedah. Luar bilik bedah tu dia ada satu bilik. Bila orang dia bedah tu selesai dia bedah, dia akan diletakkan di bilik tu untuk tunggu dia stabil darah. Luar daripada bilik tu kawasan lalu lalang lah, tempat orang ramai ni. Jadi dia boleh masuk ke bilik tu. Selesai je baby tu lahir, dia ambil baby tu keluar, jumpa saya luar. Sebenarnya tak boleh, okay. Kalau ikut prosedur tak boleh. Tapi sebab dia ada ni lah, sebab dia ada ni hubungnya dengan pihak hospital, dia ambil keluar. Jadi saya boleh pergi baby tu, boleh azan, okay. Lepas tu dia masuk pula, dia hantar pula baby tu ke dalam. Lepas tu dipanggil saya pun masuk ke dalam. Kalau kira tak boleh, okay. Kalau kira tak boleh, tak boleh sebab itu khusus dengan petugas-petugas hospital lah, okay. Saya masuk dalam, duduk sekali, duduk lama lah, okay. Tengok keadaan isteri apa semua, boleh buat bermesra dengan staff-staff dalam tu, okay. Jadi lepas tu banyaklah urusan selepas tu yang memerlukan pada pergerakan yang banyak di HUSM tu. Dalam keadaan HUSM tu dia tempat yang luas, okay. Kita buat pertama kali pergi ke ward tu, kita tak pernah sapa situ, okay. Jadi disebabkan ada dia, jadi mudah. Dibawa kita ke sana ke sini dengan jalan yang lebih dekat, shortcut apa semua. Jadi urusan kita tu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Jadi nak ceritanya, okay, saya dengan dia sebelum tu tidak ada apa-apa hubungan pun, okay. Semasa member-member dia hak masih bertugas tanya dia, ni jadi ganda ni, pesakit ni jadi ganda dengan awak. Dia buat ceritalah, dia kata ni saudara saya, waris saya, Kelantan kata waris saya, saudara saya. Jadi
okeylah okey. Okey dengan sebab dia jawab lagu tu, jadi semua urusan dipermudahkan. Jadi yang saya nak ceritanya, saya tidak pernah ada apa-apa tak pernah berhubung, tak pernah bercakap pun sebelum tu. Cuma dia selalu dengar kita baca Quran dalam semaya lah. Dia selalu dengar kita jadi imam, dan bila dia tahu kita memerlukan bantuan, dia tampil untuk memberikan bantuan, mempermudahkan urusan kita dengan pihak hospital. Dia jadi orang tengah. Itulah syafi'. Jadi kalau pengalaman saya ni, disebabkan saya baca Quran, saya jadi imam, saya dapat syafaat makcik saat ni di dunia, dan saya berharap syafaat ni juga akan saya perolehi di akhirat kelak, dan kita semua insya-Allah akan dapat syafaat, dipermudahkan urusan kita di akhirat kelak. Urusan situasi yang jauh lebih penting daripada situasi yang kita lalui di di dunia ni. Itu contoh mudah nak mendekatkan faham kepada anak-anak muda ni. Nanti dia akan, bila dia lebih besar, bila dia dewasa, dia akan hadapi situasi-situasi yang genting, yang mencabar, yang memerlukan kepada syafi'. Itu. Jadi penting baca Quran. Penting bacanya Quran. Banyak sangat bentuk bantuan syafi' yang yang berlaku atas dunia ni. Disebabkan orang itu seorang pembaca Al-Quran, seorang hafizul Quran, banyak sangat dapat bantuan. Itu tak apalah. Lepas tu hadis yang seterusnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulin atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang bermaksud tiada hasad, iri hati, melainkan kepada dua orang, lelaki yang dikurniakan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia mengamalkannya di waktu malam dan siang, dan lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia menginfakkannya di waktu malam dan siang. Hadis yang seterusnya pun lebih kurang sama juga. Kita baca sekali lah sebelum kita bincangkan. Kami turut meriwayatkan hadis tadi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz, la hasada illa fi ithnatain, rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang bermaksud tiada hasad, iri hati, melainkan kepada dua orang, iaitu lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah, lalu dia, yakni Allah, mengilhamkannya untuk membelanjakan harta itu ke jalan kebenaran, dan lelaki yang dikurniakan hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan sesuatu dengannya serta mengajarkannya. Jadi dalam dua hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebenaran kepada kita untuk untuk bersifat dengki, untuk berdengki, untuk iri hati. Untuk iri hati, di mana ya biasa kita tahu iri hati ni adalah perkara yang haram. Hasad ni perkara yang haram dalam agama. Tapi sini diberikan kebenaran untuk kita ada rasa iri hati, ada rasa dengki dengan orang lain, ada rasa dengki dengan orang lain. Jadi bila satu perkara yang asalnya haram,
kemudian dikecualikan daripada pengharaman tersebut, maka Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita bahawa perkara tersebut sangat besar kedudukannya, sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalnya haram ke, tapi dikecualikan. Cumanya walaupun kita kata dibenarkan hasad, tapi hasad di sini tidak sama dengan makna hasad, tidak sama sepenuhnya dengan makna hasad, dengan makna dengki yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sini ulama sebutkan hasad sini dengan makna ghibtah. Ghibtah dan hasad dia ada beza. Ghibtah dan hasad dia ada beza. Hasad ni deki ni kita menginginkan hilangnya nikmat daripada orang yang kita dengkikan itu. Kita deki dengan seorang ni, kita hasad, makna kita nak kalau tak boleh kita, kalau tak dapat ke kita apa yang dia dapat, nikmat yang dia dapat, paling kurang boleh ke orang lain. Hilang rezeki tu daripada dia, hilang nikmat tu daripada dia, tak apa dah. Itu orang panggil hasad. Maknanya kita nak nikmat yang diperolehi oleh orang yang kita dengkikan itu hilang. Sama ada hilang tu boleh kepada kita ataupun boleh pada orang lain, ataupun binasa ataupun musnah. Jadi itu maksud hasad. Sini ni dalam hadis ni orang panggil ghibtah. Ghibtah ni ghibtah ni maksudnya seseorang itu menginginkan, menghendaki apa yang diperolehi oleh orang lain, turut diperolehi olehnya, tanpa dia menghendaki nikmat tu hilang daripadanya. Itu beza ghibtah dengan hasad. Hasad, pendengki itu dia nak nikmat tu hilang daripada orang yang dia iri hati. Tapi ghibtah dia hanya nak dapat nikmat yang sama tanpa perlu dihilangkan nikmat tu daripada orang yang dia dengkikan itu. Itu beza dia. Jadi sini hasad sini dengan makna ghibtah. Dengan makna ghibtah. Jadi ini satu perkara yang mulia, yang dituntut dalam agama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita ada dua perkara yang kita boleh hasad. Boleh hasad dengan makna ghibtah sanilah, iaitu yang pertama, rajulin atahullahul Quran. Jadi sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya nak supaya tumpuan kita terhadap orang lain, manusia ni siapa sahajalah, siapa sahaja, dia mesti ada keinginan, dia mesti ada kecenderungan untuk kita kata untuk tertarik dengan apa yang ada pada orang lain, terutamanya orang yang dekat dengan dia, orang yang dekat dengan dia, sahabat dia, jiran dia, adik-beradik dia. Jadi Nabi SAW nak fokus ke kita, nak ajar ke kita, boleh kita nak tertarik dengan orang lain, tertarik dengan orang lain dengan nikmat yang dia ada, boleh. Kita biasa kita kecek orang ni macam-macam ada, gini, harta dia, anak dia, rumah dia, kenderaan dia, biasa gitu. Memang tu kecenderungan manusia, suka bercakap tentang nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, terutamanya orang yang dekat dengan dia. Kalau orang tu jauh, dia tak peduli pun. Jadi Nabi SAW nak ajar kita, boleh kalau kita nak berfikir macam tu, tapi pada dua perkara sahaja. Hak lain tak perlu, harta dia, kereta dia, anak dia, apa semua tak perlu kita nak sibuk-sibuk lah, nak sibuk-sibuk fikir. Jadi dua perkara ni
Yang pertama ialah Al-Quran. Hak tu, okey. Al-Quran. Orang yang Allah Taala kurniakannya Al-Quran, yakni dia ni ahli Quran, mahir tentang Al-Quran, mahir Al-Quran, dan dia juga mengamalkan Al-Quran. Bukan setakat mahir baca Quran, tapi dia juga mengamalkan Al-Quran. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dia mengamalkannya siang dan malam, ana al-lail wa ana an-nahar, yakni Quran tu menjadi sebati dengan diri dia. Tidak dia ketepikan Quran, apa-apa sahaja dalam kehidupan dia berpandukan Al-Quran. Jadi hak ni orang lagu ni, orang yang ada nikmat lagu ni, ya sepatutnya kita ada rasa iri hati, yang mana kita nak kita akan dapat nikmat seperti dia. Hak ni kalau kita nak kecek pun, okey. Hak ni kalau kita nak bercakap pun, okey. Yang kedua, okay, golongan yang kedua, orang yang Allah Ta'ala kurniakan harta, kaya, okay, kaya, dan dia membelanjakan hartanya itu di jalan Allah siang dan malam. Siang dan malam, maknanya sentiasa membelanjakan hartanya untuk agama, bukan semata-mata kaya, okay. Bukan semata-mata kaya, tapi membelanjakan kekayaannya itu untuk agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kalau kita nak ada perasaan hasad, nak ada perasaan iri hati, ni. Tapi hasad dengan maknanya tak adilah, okay. Jadi kalau semua, okay. Kalau semua masyarakat mikir lagu ni, tak akan ada perbalahan. Dalam dunia ni tak akan ada perkelahian. Hak balah, siapa tahap bunuh, tetap apa semua sebab hasad. Dengan makna yang pertama saat ni, dia hasad pada perkara-perkara dunia. Pada Quran tidak peduli pun, okay. Quran dia tidak peduli pun. Tapi bila kita beli sahaja, bila kita dapat sahaja nikmat yang lain, okay. Beli kenderaan baru ke, naik rumah baru ke, semua orang alih ke tumpuan pada apa yang kita dapat. Memang gitu kehidupan ni. Memang gitu. Tapi tertarik kepada benda-benda dunia ni, hak ni tidak sepatutnya. Hak sepatutnya seperti Nabi SAW sebut sini. Jadi ini menunjukkan ini benda yang istimewa lah, okay. Fadilat Quran ni, fadilat Al-Quran, ya sepatutnya diberikan perhatian oleh semua orang. Lepas tu hadis yang seterusnya pun sama juga, okey. Sama juga, cuma lafaz dia sahaja yang berbeza. Lafaznya sahaja yang berbeza. Jadi itulah beberapa hadis yang kita sempat baca pada pagi ni. Hadis pertama berkenaan dengan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran dengan beberapa jenis buah-buahan. Hadis yang kedua, Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang membaca Al-Quran dan merendahkan darjat orang yang tidak membaca, mengamalkannya. Hadis yang ketiga, Al-Quran adalah pemberi syafaat, menjadi syafaat kepada kita pada hari akhirat kelak. Dan hadis yang keempat, yang kelima berkenaan dengan diberikan kebenaran untuk hasad, untuk ghibtah, pada dua perkara, iaitu orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan orang yang berharta serta membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lepas tu hadis yang seterusnya insya-Allah kita sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu